Sebenarnya kita menuju, kalau bahasa kasar dia, ke lubang kubur. Kita ni sebenarnya menuju ke kubur. Kita dekat aja kubur. Nampak buat persiapan nak pergi ke mana-mana. Tetapi sebenarnya menuju kubur. Saya dalam satu safar dulu sekali, orang duduk depan sebelah saya, turun bas. Bila tengah turun sampai satu destinasi, kita nak turun bas, orang sibuk, kita orang pun lambat ambil barang apa semua sekali. Bila turun tu orang bising. Kenapa saya kata? Dia kata ada orang melanggar. Saya pun tengok lah siapa yang melanggar mati tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang duduk depan atas bas yang mana dia duduk depan saya. Kata nasib baik malaikat tu mungkin tengok aku kot, tapi ambil diri. Malaikat tu tengok dah yang belakang tu, yang depan ni yang nak ambil tadi. Yang belakang orang nasib baiklah, kita kata yang depan dulu pergi. Maksudnya kejap aja hidup di dunia. Maknanya hidup di dunia ni tak ada siapa yang kekal. Tapi oleh kerana takut pada mati, manusia nak hidup dunia ni macam tak nak mati. Maka macam-macamlah cara dia untuk ubat mati. Kerana cintakan dunia. Kenapa cinta dunia? Kerana nafsu yang ada dalam diri kita tak puas dengan dunia. Dunia ni tak puas. Kali kita dapat, dia tak puas. Nak selalu. Nabi kata dunia ni halwa, macam benda manis. Kalau makan, nak lagi. Kalau makan, nak lagi. Dia macam benda manis. Dia macam benda manis. Sebab itu, kenapa nafsu kita ni, dia satu keadaan dalam diri kita yang mana dunia ini bukan tempat untuk kita tunai keinginan kita. Sebenarnya dunia ialah tempat untuk kita tunai keinginan Allah Ta'ala. Dan dunia bukan tempat untuk tunai keinginan nafsu. Sebab itu Nabi SAW telah gambarkan di dalam hadis baginda macam mana keadaan nafsu. Maka Nabi SAW telah lukis satu segi 4 murabbah. Segi 4 persegi. 4 segi lah. 4 segi persegi. 4 segi tepat. Bukan 4 segi bujung, 4 segi tepat. Dan di tengah-tengah Nabi telah menggariskan satu garisan yang melampaui garisan 4 segi tadi. Tengah garisan 4 segi. Dan di tengah-tengah Nabi telah gariskan garisan di kiri dan kanan. Maka Nabi SAW bersabda yang mafhumnya 4 segi tepat itu adalah umur kamu. Garisan di tengah yang melampaui 4 segi itu ialah cita-cita, kehendak dan angan-angan kamu. Dia lebih daripada umur kamu. Hak tengah-tengah tu ialah garisan-garisan yang mana yang datang kepada kamu senang atau susah. Tapi satu garisan tu dia panjang, lebih daripada peta 4 segi. Apa maksudnya? Ini keinginan satu orang, nafsu satu orang tu, jiwa seorang tadi, dia keinginannya melampaui daripada kehidupannya. Umur 60 tahun je, projek dia 100 tahun. Umur dia 60 tahun saja, projek dia macam nak hidup 1000 tahun. Maksudnya tak pernah tua. Nafsulah yang tak pernah tua, walaupun orang tu dah bongkok 3. Jangan minta maaf orang kata orang tua punya. Memang dia tak tua macam tu. Dia tak boleh nak angkat dah. Badan tak boleh nak angkat dah. Barang tu pun tak boleh angkat dah. Tapi bila orang perempuan cantik lalu suriau, bangun lagi dia. Kenapa bangun? Sebab dia tak tua. Nafsunya dia tak tua. Bongkok macam-mana pun dia tak tua. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, dunia bukan tempat untuk tunai keinginan manusia. Untuk tempat tinggal, tunaikan keinginan manusia hanya di syurga Allah Ta'ala. Walakum fiha ma tad'un, walakum fiha ma tashtahi, walakum fiha ma tad'un, nuzulan min ghafurir rahim. Dunia
Walaupun fiha, di syurga nanti tempat yang mana kita tunai segala keinginan kita. Boleh semua sekali. Walaupun fiha ma tad'un, walaupun fiha ma tashtahi. Apa yang kamu nak, bagi kamu apa yang kamu cita-citakan, semua dapat. Bagi kamu apa yang kamu doakan, semua kamu dapat. Sebagai apa? Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan di sini maksudnya tetamu. Kamu sebagai tetamunya di hari kiamat kepada Raja yang Maha Ghafur lagi Rahim. Tetamu, kali kita pergi rumah orang, tetamu istimewa, makan apa semua boleh. Benda hak tak boleh pun kadang-kadang dia nak cuba sediakan. Walaupun tak dapat, tapi di syurga semua dapat. Jadi nafsu kita akan dapat ditunaikan apabila kita berada dalam syurga. Sebab itu dunia bukan tempat untuk menunai keinginan manusia. Sabda Nabi SAW yang mafhumnya, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal labtigha salisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Lau kana libni Adam wadiyan min mal, jika anak Adam tadi mempunyai 2 kebun emas, 2 wadi daripada emas. Wadi ni besar dia macam mana? Ulama gambarkan 15 km persegi. Wadi ni besar dia 15 km persegi. Satu wadi. Kalau 2 wadi 30 km persegi. Bukan 30 hektar. Bukan 30,000 hektar. 30 km persegi. Oh, besar 30 km persegi ni, bukan kecil. Bukan kecil. Minta maaf tak tutup. Bukannya kecil. Bukannya kecil, 30 km persegi. Dan tanam dia bukan tanam pokok kelapa sawit. Bukan tanam pokok getah, tanam pokok yang keluar dia mak tak payah tuai. Kelapa sawit ni tuai dulu, kadang harga dia meninggi, kadang harga rendah, kadang harga RM1 lebih. Getah. Oh, kadang tahan RM5 lebih, pokok tua pun yang kawai habis. Nak juga. Itu kadang dia turun, kadang naik. Mah ni dia tak turun-turun. Daripada mak saya budak-budak dulu, dia kata, mak saya kata dia beli RM1 berat. Dalam Kelantan dia ada kiraan berat, dia tak kira gram. Dia panggil RM1 berat. Harga masa tu RM10. Sekarang RM1 berat RM320. Tak turun harga dia, makin naik. Tak turun lah, orang kata nanti turun mak turun baru kita nak beli. Orang perempuan kata tak apa mak, kita turun mak turun. Mak tak turun dah, naik lalu. Jadi lau kana libni Adam wadiyan min ma, jika anak Adam tadi mempunyai 2 kebun emas, 2 wadi daripada pokok emas, tuai dia tanam dia pokok keluar emas. Senang gitu je lah, tak payah tuai lah, tak payah nak jual lah, boleh emas. Tapi nafsu ni jahat betul. Labtigha salisan, dia akan cari nombor 3. Cari kebun nombor 3. Ada kebun 1, nak 2. Ada kebun 2, nak cari kebun nombor 3. Wala yamla'u jawfan ibni Adam illa turab, yang akan mengenyangkan perut anak Adam itu ialah tidak lain dan tidak bukan hanya saja tanah semata-mata. Tanah saja boleh kenyangkan manusia. Tanah saja. Perut kita ni makan, tak ada orang pun makan sampai pecah perut. Mati kerana makan tu adalah sebab tu. Tak ada makan masa tu pun perut dia pecah, tak ada pun. Bila perut dia pecah? Bila masuk dalam kubur 3 hari gali, lepas tu tengok perut dia terburai, pecah. Dia kata kenyang, masa tu kenyang buat apa lagi? Ada satu raja dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Tak, Bani Abbasiyah. Raja tu saya tak nak cerita nama dia siapa. Dia punya menu makanan harian dia ialah 200 jenis menu satu hari. Berapa menu? 200 menu makan sehari. Banyak 200 menu ni.